Datuk Indra, Tuan Yang di-Pertua. Saya ucapkan tahniah kepada Datuk Indra kerana dipilih mewakili BBC mempengerusikan Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih juga memberi peluang kepada Bayan Baru untuk membahaskan Belanjawan 2025. Belanjawan 2025 ini adalah kali yang ketiga dibentangkan oleh PMX dan saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat PMX. Dan kita nampak bahawa bajet 2023, bajet 2024 dan sekarang 2025 dia mempunyai satu spirit yang sama, iaitu memartabatkan rakyat, memperkasakan rakyat dan meningkatkan siling dan lantai demi rakyat negara kita. Dan saya nampak bahawa oleh kerana beberapa bajet kebelakangan ini adalah sangat baik dan kita sudah nampak bahawa kejayaan telah terselah. Ya, contohnya di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan, kestabilan politik telah dikembalikan. Kedua, ringgit telah menjadi kukuh dan menjadi satu mata wang yang begitu cemerlang di rantau Asia sehinggakan seluruh dunia. Dan atas usaha Kerajaan Perpaduan, kita nampak bahawa FDI dan DDI telah memecah rekod tahun lepas, 329.5 bilion ringgit, dan tahun ini first half tahun ini telah memecah rekod tahun lepas. Ini menunjukkan keyakinan rakyat dan juga pelabur-pelabur bahawa kepimpinan PMX dan juga Kerajaan Perpaduan itu adalah telah membawa Malaysia menjadi the turnaround success story untuk Malaysia. Dan kita harap bahawa momentum para pelabur baik daripada luar negara dan juga dalam negara teruskan memberi keyakinan dan melabur dalam Malaysia. Dan World Bank dalam laporan terkini juga memberi ramalan yang amat positif sekali. Lead Economist of World Bank Malaysia, Encik Arpova Sanghi berkata, jika Malaysia mengekalkan pertumbuhan ekonomi 4.3%, Malaysia boleh mencapai negara berpendapatan tinggi, high income nation yang kita idam-idamkan pada tahun 2027 atau 2028. Maka Malaysia akan menyertai negara-negara seperti Jepun, Korea, Singapura, negara-negara maju lain dalam kategori negara berpendapatan tinggi. Kalau kita ingin menjadi negara berpendapatan tinggi, gaji pekerja kita harus naik. Jadi ini adalah poin utama dalam Belanjawan 2025. Dalam Belanjawan 2025, kita nampak bahawa dua usaha utama meningkatkan gaji dan pendapatan rakyat. Nombor satu, kita nampak bahawa kerajaan telah meningkatkan 13% gaji penjawat awam sebanyak 13%. Ini terbesar dalam sejarah Malaysia. Tahniah dan syabas kepada Kerajaan Perpaduan. Kedua, kerajaan juga meningkatkan gaji minima daripada 1,500 ke 1,700. Juga 13%. Ini menunjukkan kesaksamaan dan keadilan yang diberikan bukan sahaja kepada penjawat awam tetapi juga pekerja di Malaysia, yang pekerja swasta di Malaysia. Saya menyokong usaha kerajaan meningkatkan gaji pekerja sama ada penjawat awam maupun pekerja swasta. Gaji di kalangan Malaysia, rakyat Malaysia terlalu rendah. We are trapped in the middle income trap. Terlalu lama. Dan ini adalah peluang terbaik untuk kita meningkatkan gaji mereka. Dan sebenarnya mengikut the share of employee compensation di CE di Malaysia, kita masih mempunyai ruang lagi kerana kita masih dalam sekitar 35%, kurang daripada 35% dan kita mempunyai peluang untuk naik ke 40%, 45% atau sama dengan negara maju 50% sebagai dalam CE. Isu yang kedua yang saya ingin bangkitkan adalah kesejahteraan bersama. Dalam pembentangan bajet, PMX sebut tentang Thomas Piketty yang mempunyai buku yang sangat tersyahur iaitu Capital in 21st Century.
Thomas Piketty mendapati bahawa golongan yang mempunyai kapital lebih senang mendapat keuntungan berbanding golongan pekerja yang memakan gaji. Pemusatan kekayaan pada syarikat korporat dan golongan yang mempunyai kapital juga berlaku di Malaysia. Saya bagi contoh. Kalau seseorang yang mempunyai kapital RM10,000 pada tahun 2000, jika dia melabur RM10,000 tersebut dalam stok, contohnya Petronas Dagangan, atau Maybank, atau Hong Leong Bank, atau Celcom Digi, atau Public Bank, pelabur tersebut akan menjadi jutawan hari ini. Kerana 25 tahun, stok mereka naik 10,000%. Begitu juga pemusatan kekayaan negara adalah di dalam syarikat-syarikat besar. Contohnya keuntungan syarikat besar, Maybank, 2022, 7.9 bilion net profit. 2023, 9.35 bilion net profit. Naik 17%, 17.4%. Gamuda, 2022, 0.81 bilion. 2023, net profit dia 1.84 bilion. Naik 127%. Maka yang mempunyai kapital akan menjadi lebih kaya. Sebagai rakyat biasa, kita hanya mengharapkan gaji saja. Kita tidak mempunyai kapital untuk melabur dan mendapatkan pulangan. Gaji kita sudah 100% habis digunakan pakai untuk kehidupan harian. Jadi bagaimana pekerja biasa-biasa mendapat kapital lebihan untuk melabur? Jadi saya ingin mencadangkan, saya selalu fikirkan bagaimana membantu rakyat kita mendapat kapital supaya boleh melabur, supaya boleh dapat kepulangan yang lebih baik. Jadi saya ingin mencadangkan konsep atau sistem gaji 13 bulan, 13-month salary. Ini bermaksud pada bulan Disember setiap tahun, contohnya lah, ya, pekerja dibayar gaji 2 bulan. Okay? Gaji pertama boleh bayar expenses biasa. Tapi gaji yang kedua tu, mereka boleh membuat pelaburan atau perbelanjaan besar seperti back to school dan sebagainya. Sistem gaji 13 bulan ini diguna pakai oleh banyak sesetengah syarikat korporat. Tetapi ia belum diguna pakai secara meluas dalam Malaysia. Di luar negara memang banyak. Saya ingin mencadangkan sistem 13 bulan itu kepada syarikat-syarikat swasta dan juga kerajaan untuk difikirkan. Bolehkah ia guna pakai demi membantu pekerja kita mempunyai kapital untuk melabur dan sebagainya. Isu ketiga yang saya ingin bangkitkan adalah kos perubatan di hospital swasta. Yang Berhormat. Ya. Sini. Maaf, ya. Ya, okay. Sorry ya. Sebelum nak masuk poin, saya nak tanya. Sebab kita semua ramai duk tekun berbahas. Khusyuk buat kerja. Tapi kalau kita nampak belah sana, semalam sebelum saya, macam waktu ni lah, saya nak masuk bahas. Tapi tiba-tiba ada orang nak nayakan teman ke, nak nayakan parlimen panggil quorum. Quorum tak perlu dipanggil. Tapi semalam yang panggil quorum, mereka ni seorang, ada berapa? 2 orang? 3 orang? Syabas. Saya nak minta pandangan lah. Pasal gaji, pasal kerja, mereka ambil gaji tapi ramai tak buat kerja. Apa pandangan Yang Berhormat pasal benda ni? Terima kasih Ibu Timur. Saya rasa kita biarlah rakyat untuk menilai lah, ya, sebab ada siapa MP yang buat kerja, tak buat kerja, ini sentiasa dalam perhatian rakyat. Okey, isu ketiga, sorry Dato' Indra bagi sikit injury time, kos perubatan di hospital swasta. Saya ingin merujuk kepada laporan berita bahawa Life Insurance, LIAM, Life Insurance Association of Malaysia, CEO dia, Mark Odell, dia baru-baru ini masuk hospital buat satu prosedur yang biasa-biasa, tetapi kena charge RM19,000. Saya nak dia terkejut, maka untuk menunjukkan bahawa hospital bill sangat terlampau tinggi. Saya nak kongsikan pengalaman saya. Apabila anak saya dilahirkan, ya, lebih kurang pada tahun 2010. Hospital bill masuk swasta lah, ya, 2,000 lebih saja. 2 tahun kemudian, anak kedua saya dilahirkan, naik pula ke RM4,000. 2 tahun kemudian,
anak ketiga saya dilahirkan, dia mencapai RM6,000. Jadi ini macam semua prosedur biasa, tetapi dia macam naik secara berlipat-lipat. Bilangan bil hospital ini macam tiada kawalan, ya. Walaupun prosedur perubatan memang dikawal oleh Fee Act, tetapi charges lain dia macam tak ada kawalan. Apabila kita masuk hospital, perkara pertama mereka tanya adalah, do you have an insurance? Dan kita macam kalau tak ada insurance, dia satu harga, atau saya tak pastilah. Macam yang ada insurance tu memang akan kena teruk-teruk. Jadi dan kita memang tak ada pilihan pun. Apabila kita masuk hospital, kita sudah sakit, kita setuju sahaja apa yang dikenakan. Dan lepas kita pulih, kita bangun daripada tidur, baru kita tengok bil tu, terkejut heart attack kedua. Ini yang saya rasa kita harus pingsan balik, betul. Baru-baru ini saya terima panggilan daripada insurance agent saya. Dia kata, charges saya punya premium akan naik 40%. Saya terkejut. Kenapa naik 40%? Dia kata, kerana claim dan sebagainya, hospital bill dan sebagainya telah meningkat dan terpaksa dinaikkan premium dia. Jadi saya ingin tanya KKM, adakah kawalan? Kena ada kawalan, mekanisme kawalan untuk hospital-hospital swasta. Kerana kalau kita tak kawal hospital swasta, pesakit-pesakit yang dulu boleh afford, mereka akan menjadi tidak mampu, maka mereka akan masuk ke hospital kerajaan. Dan akhirnya kerajaan akan dibebankan dengan pesakit-pesakit yang bertambah. Saya ingin bangkitkan isu bayan baru. Saya tahu bahawa LRT akan dijalankan, dan apabila pembinaan LRT Pulau Pinang dijalankan, dia akan menyebabkan kesesakan jalan raya. Ini for sure. Jadi saya harap bahawa MRT Corp mempunyai satu plan komprehensif untuk menyelesaikan masalah kesesakan masa pembinaan. Kita perlukan prasarana, bawa bas-bas demand responsive transit, DRT, ke Pulau Pinang untuk menyelesaikan masalah kesesakan masa pembinaan LRT kita. Akhir sekali, saya sebagai pembangkang, bukan saya pembangkang. Pembangkang dalam Dewan ini, dia memainkan peranan yang check and balance yang sangat penting. Dalam demokrasi yang sihat, kita memerlukan MP-MP pembangkang yang berkaliber dan membawa idea-idea yang bernas. Saya amat suka bekerjasama dengan beberapa MP pembangkang seperti Masjid Tanah, Kubang Pasu, Syed Saratok, Kapar. Mereka mempunyai pelbagai idea yang bernas. Arau, kita biar rakyat yang menilai. Apabila pihak kita, Pakatan Harapan, dalam pihak pembangkang, kami memainkan peranan check and balance kepada kerajaan. Sejak tahun 2010 sehingga 2017, tanpa gagal, Pakatan Harapan membentangkan shadow budget untuk bersaing dengan belanjawan kerajaan. Saya nak tegur sedikit kepada pembangkang, kalau boleh saya harap mereka menerima dengan hati yang terbuka. Selepas 3 kali bajet kerajaan Pakatan Harapan kerajaan perpaduan dibentangkan, saya masih belum nampak pembentangan shadow cabinet, shadow budget daripada pihak Perikatan Nasional. Mengapa pihak Perikatan Nasional tidak membentangkan shadow budget? Adakah ketua pembangkang memainkan peranan beliau sebagai the leader of the opposition? Pembangkang yang senior-senior haruslah membahas isu-isu yang bernas, bukan memainkan perkataan-perkataan seperti kencing, tipu, sembang, mempersoalkan sama ada Perdana Menteri ada gaji ke tidak. Itu perkara-perkara remeh yang cyber trooper boleh buat. Tak payahlah sampai ke MP-MP senior.
Yang Itu Muhammad. kerja-kerja cyber trooper. Yang Muhammad, tadi Yang Muhammad sebut pasal check and balance. Tak ada di sini nak check apa. Yang balance tu tak balance pula. Sini ramai, sana tak ada. Saya cadangkan, tak tahulah sama ada Yang Muhammad setuju ke tidak. Yang tak balance ni, tak check ni, potong gaji mereka. Tak buat kerja, kena potong gaji. Setuju? Saya rasa Penjelasan. Okey, tak Yang apa. Muhammad, Arau, point of order. masa saya sudah Point of selesai. Nanti Point of Arau order boleh berapa, bahas. Yang Muhammad Arau? Point of order. Jadi saya ingin Yang Muhammad, habiskan. nak cakap lah, tak payah ganggu kami tak ganggu hampa pun. Yang Muhammad. Yang Muhammad Pasal Arau. apa? Pasal apa ganggu kami? Yang Muhammad Macam-macam kami bercakap, kamu tak dengar. Itu sebab kemarin kamu tak dengar, kamu pergi mana sampai korum tak cukup. Jadi ini menunjukkan bahawa kami cakap macam-macam. Kalau kami tak perjuangkan isu di negara ini, siapa? Di mana di kalangan kerajaan yang memperjuangkan Saya isu-isu harap, penting okey, terima negara? kasih, Arau. Jadi nak menuduh 366 tak boleh. Jangan buat macam tu. Ha? Kami tak kacau you all jangan kacau apa kami. yang Kami tak perlukan kamu. Kamu pun tak perlukan kami. Itu sebab Point of order berapa Yang Muhammad? Apa 366 Yang Muhammad? Yang Muhammad dia sangkaan buruk. Siapa yang sangka buruk? Siapa yang sangka buruk Yang Muhammad? Ahli Muhammad mana yang sangka buruk pada 366? Ni Yang Muhammad dia menyentuh kami. Tak ada pasal-pasal. Jadi Yang Muhammad kena hentikan perkataan ini sebab kalau tidak, kalau gitu, kalau macam ni punya keadaan, tentu apa dia yang kami tak bercakap. Bagi tahu secara khusus. Jangan buat cara rambang itu. Ni semua ni geng-geng alim ni, kesian kat dia orang. Saya tak apa, tak ada masalah. Belum masuk waktu lagi kot. Okey, speaker. Terima kasih. Jangan apa tu, Yang Umat tidak boleh teruskan macam ni, membiarkan mereka kritik pada kami secara umum. Bagi secara khusus apa yang kami Yang tanya. Muhammad pun tak address pada Yang Muhammad mana yang sebut 36 Yang Muhammad. Apa yang Umat? Yang Muhammad bangkitkan peraturan 36. Sekarang ni Yang Muhammad tujukan 36 tu kepada siapa? Dia tuju pada umum. Tak, sekarang ni Pembangkang. siapa yang bangkitkan 36? Jadi Yang Muhammad kata tak perlu. Tak perlu tak apa. Tak, no problem. sekarang ni saya tengah... Selamat duduk jadi pengusi. Yang Muhammad, saya sekarang ni sedang berurusan Yang Muhammad. Yang Muhammad kena beritahu saya siapa yang Muhammad bangkitkan pembangkang 36. tidak memperjuangkan bajet. 3 kali bajet. Ahli Dewan yang mana? Ni dia sebut pembangkang tempat saya. Sekarang ni Yang Muhammad saya sekarang ni Yang Muhammad tujukan pada siapa? Bayan Baru ke atau Ipoh Timur? ini Okey. timbalan pengusi Okey, duduk. PAC. Duduk. Dia timbalan pengusi Okey. PAC, Terima kasih. behave yourself lah dengan Duduk, ini. duduk. Terima kasih. Yang Muhammad Bayan Baru, adakah Yang Muhammad seperti mana yang didakwa oleh Yang Muhammad Arau di bawah peraturan 36? Tak ada. Tak ada. Saya tidak kritik ke apa-apa. Kita membahaskan isu apa yang berlaku dan saya nampak bahawa kalau ini adalah perbahasan check and balance, kalau pembangkang boleh check and balance kepada kerajaan, kita pun sebagai backbencher pun kena check and balance kepada prestasi pembangkang. Okey, Kalau teruskan, Yang Muhammad. pembangkang Teruskan. Ya, boleh. Yang Muhammad ada Boleh. lagi seminit. Okey, terima kasih. Jadi saya nampak bahawa ada keperluan supaya rakyat nampak bahawa dengan diri sendiri adakah pembangkang membuat kerja yang sepatutnya untuk check and balance kepada kerajaan. Antara yang penting kalau nak check and balance kepada kerajaan, mereka harus bentangkan shadow budget atau belanjawan bayangan. Setakat sini 3 tahun berturut-turut kita masih tengok tak nampak ada bajet bayangan yang boleh melakarkan apa yang mereka akan laksanakan untuk mengatasi masalah hutang negara, bagaimana belanja untuk kebajikan rakyat, apakah program-program daripada pihak pembangkang untuk Bayan Baru kebaikan boleh. negara, kebaikan negara. Bayan Jadi Baru. cukup. Saya pindah masa tak Boleh. cukup. Jadi kalau Kalau Bani bagi, setakat ini saya nampak bahawa keperluan supaya persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang melalui polisi. Kalau kita boleh adakan lebih banyak perbahasan yang bernas, bukan sekadar TikTok, mainkan isu sentimen, perkauman dan sebagainya, ia lebih sihat untuk demokrasi Malaysia. Jadi akhir sekali saya
ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Demokrasi yang subur memerlukan persaingan idea antara kerajaan dan pembangkang, dan saya harap bahawa negara kita akan lebih maju pada masa akan datang lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bahan Baru.